Okay, tajuk subjek ni adalah Internet Based System Development, System Development dan Methodology. So far kita dah tengok apa itu internet, apa ciri-ciri web tu, apa ciri-ciri server, macam mana nak set up server, kita dah tengok semua ni. RIA, macam mana nak setting web swing untuk Java punya program untuk RIA tu. Sistem development pun kita dah tengok fasa-fasa dia, contohnya um, development sini requirement ni macam mana kita nak dapatkan requirement daripada user kita, apa step-step yang kita boleh buat dan macam mana kita nak modelkan requirement tu bila dah jumpa customer kata nak buat kita macam ni, macam ni, macam ni. Dan kita kena buat model. So apa itu modeling, ni ada SRS sikit. Dan kita buat assignment based on SRS, maksudnya SRS tu sepatutnya kita lah buat kalau kita nak develop sistem. Jadi kita dah meeting dengan klien nak sistem macam ni, and then kita dokumentkan. Dokumen tu dalam bentuk SRS. So contoh SRS tu, saya dah bagi untuk assignment tu. Cuma SRS tu biasanya dia ada interface sekali sebab kadang-kadang user tak faham pun kita bila tulis kan dia tak nampak macam mana sistem tu akan jalan. Jadi biasa kita akan provide sekali prototype GUI lah. Graphical User Interface supaya dia lebih nampak dan dia boleh komen betul ke dia nak macam tu dia punya sistem dia tu. Okay, and then dia boleh nampak terus lah berapa modul dekat situ. Cuma GUI tu dia tak perlu working lah sebab kita belum lagi nak develop kan. Kita just nak bagi tahu requirement macam ni betul ke kita fikir macam ni dan dia klien kita tu nak seperti mana yang kita fikirkan tu. Tu yang kita buat GUI tu tak perlu ni working Dan lepas dia dah okey tu barulah kita akan buat development. Cuma nak buat development tu ada cara metodologi tertentu. Ni tajuk metodologi ya. So di akhir ni kita akan masuk kepada metodologi lah. So basically banyak membaca tapi walaupun dia praktikal tapi secara konsep je sebab kita dah buat praktikal kita dah ukur dekat sini ya. Dekat kita dah buat untuk buat web server tu dan untuk buat SRS menggunakan GUI. Cuma stretch seterusnya lepas kita dah confirm requirement dengan klien, kita akan start develop lah. So nak start develop tu macam mana method yang kita boleh guna. So yang paling biasa kita gunalah, biasa kalau kita buat FIP tu kita guna method waterfall lah. Maksudnya waterfall, dapatkan requirement, lepas tu dah semua dah setuju semua, kita terus kepada tingkat design dan seterusnya kita akan macam you all sekali tengah buat design kan. Untuk projek kedua nanti you akan buat development. Maksud tu waterfall lah tu. Buat design, dah cukup design complete untuk semua sistem tu, barulah you proceed kepada development. Okay. Masa development tu tak ada interaction pun dengan klien. Jadi you develop sampailah siap sistem tu. Then you buat testing. And then lepas tu barulah you buat testing dan bagi apa tu. Acceptance dengan klien. So, sistem dah siap, baru kita terus acceptor. Tapi, kena make sure requirement tu betul lah. Kalau tak, sistem dah siap, nanti user kata requirement ni tak betul, kita tak follow requirement. So, isu lah, benda dah siap kan. Tiba dia komen-komen, jadi macam tak siap balik. Itu waterfall punya kelemahan lah. Sebab kita tunggu siap semua, barulah kita present kepada klien. Baru kita deliver. Jadi, ada satu lagi method yang lebih cepat, lebih mudah dan lebih apa ni, lebih senang lah, lebih senang untuk kita develop, lebih memenuhi kehendak pelanggan, klien So itu iaitu kita panggil agile. Selain pada agile ni ada lagi selain waterfall kita belajar rapid prototyping. Okay, apa lagi? Spiral methodology. Okay. Tapi yang tu pun dia macam waterfall juga. Cuma dia iterate dia berulang-ulang je. Cuma berbeza dengan agile ni. Agile development methodology ni. Kita split. Instead of kita sistem tu kita consider sebagai satu sistem. Kita akan split. Contohnya sistem macam you buat SRS tu sistem web publishing artikel kan. Web publishing artikel. So you buat split.
So katakan you develop sistem tu untuk Uniza kan, Uniza nak buat sistem general ke apa. So you split, contohnya untuk modul manage user akan siap dalam masa 4 minggu. Untuk modul artikel, untuk reviewer, review artikel tu 4 minggu lagi. Dan you split, bukan setakat split, you buat secara serentak. Okay, secara serentak. So you split kepada sub modul, pada modul-modul tertentu, dan setiap modul tu kita buat secara agile. Ada tim sendiri. So apa maksudnya dalam tu ada lagi method lah yang kita develop untuk setiap tim tu. Tim kita tu kata ada 10 orang, 3 orang buat modul A, 3 orang buat modul B, 3 orang buat modul C. So apa proses yang berlaku? Itu kita akan tengok dalam agile lah. Okay, tengok agile lah. Video ni 35 minit, tak banyak pun. Mari kita tengok, saya highlight sikit sini tentang agile value. Maksudnya kalau kita guna agile ni, ini benda yang kita akan dapat lah, ataupun kebaikan dia, ataupun ciri-ciri agile. Okay, ciri-ciri agile. Okay, kita lebih fokus pertama individuals ataupun person dan komunikasi antara tim kita dengan klien dan juga sesama tim. Kita fokus kat situ berbanding nak fokus kepada proses dan juga tools. Okay, contohnya kita nak develop sistem ni, dah siap semua tu, SRS dah ready, nak buat dah web publishing system tu. So, kita fokus yang pertama, kita nak bincang apa? So, jangan bincang tools dulu, bincang tentang team. So, siapa yang akan bekerja, siapa yang akan buat testing, siapa yang akan buat development. Dan macam mana kita nak berkomunikasi, adakah kita akan buat setiap hari Ahad ada meeting. So, kita fokus dekat individual. Jadi, kita kena pasti siapa yang boleh buat coding, siapa yang boleh buat meeting, nak jadi ketua, kita bincang kat situ lah. Dan proses untuk kita komunikasi antara satu sama lain. Sebab nanti kita akan pecah tim kita tu, tim yang besar untuk buat sistem tu kepada 3 tim kan. Contoh yang saya sebut tadi, kepada 3 tim. Macam mana antara tim ni nak berkomunikasi, kerana kita nak kontrol kerja-kerja setiap tim tu supaya dia siap. So kita fokus kepada orang dan juga kepada bukan saja organisasi kita, tapi klien juga. So macam mana tim ni nak berinteraksi dengan klien, siapa yang akan in charge untuk modul ni dengan klien. So kita kena tahu siapa klien dan mungkin kena wujudkan grup WhatsApp ke untuk kita mudahkan komunikasi. So kita fokus dekat situ, bukan fokus kerana kita nak bincang tentang nak develop guna programming language apa, nak guna database apa, nak guna platform apa, okay, nak guna teknologi apa. Kita tak fokus kat situ lah, kita fokus kepada individual. Tapi bukan tak buat, tapi buatlah. Cuma kita fokus mula-mula ni, make sure team kita tahu macam mana nak berkomunikasi. Kalau ada masalah, tahu macam mana nak buat, tahu siapa ketua dia. Itu yang kita fokus dahulu. Lepas tu baru kita fokus kepada proses tu, maksudnya kalau ada perubahan macam mana nak buat atau proses lah. Kalau ada bug macam mana kita nak report atau proses. Tools tu dari segi nak guna editor apa, nak guna NetBeans ke, nak guna apa ke, tu tools lah. Tapi yang pertama kita fokus individual. Yang kedua kita fokus kepada working software. Kita fokus siapkan software daripada siapkan dokumen. Okay, dokumen macam tadi lah, SRS, dokumen tu. Kena ada satu lagi dokumen kalau kita buat development ni, ada satu lagi dokumen dia panggil SDD. SDD tu Software Design Development. Okay, Software Design. Software Design Development maksudnya SDD tu yang SRS, Software Requirement Specification. SDD tu design. Kita nak letak dalam dokumen tu, nak buat kelas, nak buat ERD, okay, nak buat data flow diagram ataupun nak buat use case, nak buat sequence diagram. Okay, buat tu design. So, tapi kita bila buat guna konsep agile ni, kita letak tepi dulu dokumentasi tu sebab sebenarnya coding kita tu sendiri pun merupakan satu dokumentasi lah. Okay.
Kita nak tahu kelas apa, kita bukalah. Kalau login page tu adalah kita buat kelas kita kan. Jadi secara tak langsung dokumen tu dah ready, cuma belum ditulis saja. Tapi dekat coding, kalau tengok coding, siapa yang faham coding, automatik kita dah tahu dokumentasi dia macam mana. Okay, tu kita fokus pada siapkan software dulu berbanding nak siapkan dokumen-dokumen tu. Minute of meeting ke itu kemudian. Yang penting siapkan software. Itu konsep ajar. Okay. Kalau you dia ada standard lah, contohnya DOD 21678A military standard untuk develop software, dia ada standard dia. So kalau kita follow standard tu, kita kena ada dokumen, kena ada setiap perubahan, kena ada meeting, tak boleh terus ubah coding macam tu je, kena meeting dulu, kena fikir dulu, kena decide dulu kat mana kalau ubah ni apa efek dia kepada sistem. So panjanglah cerita dia, tu proses lah. Itu kalau kita follow standard military punya. Tapi adalah tak semua projek kita boleh buat agile lah. Macam sistem yang berbentuk security mungkin tak boleh buat agile sebab kita kena follow lah dokumen ni kan, dia kena strict. Tak boleh buat suka-suka siap software tapi dalam tu macam rebah kan. Security tak ada apa yang dia nak, requirement dia. Contohnya nak kena guna AES ke, compression ke, kena guna decrypt ke, encrypt ke apa ke, tu tak follow. Okay, tapi ni secara umum untuk buat sistem internet ni, kita boleh guna agile ni. Sebab dia bukan security sangatlah sistem internet ni. And then satu lagi kita fokus pada customer collaboration. Okay, berbanding contract negotiation. Kalau kita masuk tender, kita nak buat software apa-apa, dia ada tender. Contohnya Unizan nak buat hospital kan, nak buat hospital dia kena ada sistem. So untuk buat sistem tu dia akan bukalah tender nanti. Bila buka tender nanti, dalam tender tu dia dah ada dah untuk siapa yang nak buat sistem hospital tu kena follow tender punya requirement tu. Contohnya dia mesti ada modul pesakit, modul doktor, modul appointment kena ada, dan setiap modul tu dah jelas lah kena ada flow macam ni, flow macam ni. Okay, so dalam Agile kita tak fokus kepada spek tersebut ataupun kontrak bila kita dapat tu kita akan kena follow lah kontrak tu. Kita kalau Agile ni dia tak follow kontrak tu tapi kita lebih kepada customer collaboration. Sebab kontrak tu mungkin yang buat tu seorang je, mungkin manager je buat tapi end user dia mungkin orang bawah tu yang akan guna sistem tu dia rasa tak macam tu buat sistem tu kan, mungkin dia punya requirement dia lain. Jadi sebab kontrak tu dibuat oleh manager yang tak pernah buat kerja-kerja bawah ni, jadi bila nak pakai sistem tu nanti end user yang bawah ni kerani ke apa ke ada problem lah. Jadi sebab tu dalam Zan ni kita tak fokus dekat kontrak tu, walaupun kontrak kata kena buat macam ni, kita fokus kepada customer collaboration. Okay, kena engage sentiasa dengan customer kita. Betul kena buat macam ni, tapi nak tahu betul tak betul tu, itu kita kena deliver projek ataupun sistem tu modul by modul supaya dia boleh tengok betul tak ataupun dia ada nak ubah lagi. Tapi kalau kita buat full system baru bincang dengan user untuk review, so banyaklah kena buat balik macam seolah-olah kalau dia nak ubah tu kena buat balik daripada awal. Tapi kalau kita dah buat sikit-sikit pecah kepada modul kecil-kecil, jadi senanglah kalau nak ubah apa-apa. And then responding to change over following the plan. Okay, katakan plan kita nak siap 4 minggu tapi perubahan user minta perubahan sekian-sekian. Jadi kena tambah masa untuk kita buat perubahan. Jadi kita jangan stick sangat kepada plan walaupun plan kata 4 minggu tapi kita rasa perlu tambahan 4 minggu lagi sebab nak respon kepada pengguna ni. So kita fokus, kita utamakan respon tu. Maksudnya biarlah plan jadi lebih lama tapi kita dapat respon kepada feedback yang diberikan oleh customer. So tu agile. Okay. Yang ada penerangan bawah ni. Itu agile. Kemudian
dia ada beberapa prinsipal, 12 prinsipal, iaitu maksudnya detail lah daripada value yang saya sebut tadi tu. Dia lebih detail lagi. Ada 12. Basically sebut yang 4 tu pun dah cukup lah untuk menerangkan apa itu Agile dan bagaimana Agile dapat menyelesaikan masalah dalam pembangunan sistem lah. Biasa antara masalah kita buat sistem ni, saya pernah jadi end user lah. Kita dengan end user dan ada satu syarikat tu dia sebagai developer. Jadi problem ni contohnya dia present kat kita sistem dah siap, kita minta ubah. Dia kata tak boleh ubah dah sebab semua dah siap. Dia kata kenapa you buat macam ni, you tak tanya pun saya macam ni. Dia kata kita fikir sebab kita nak cepat siap ni. So tak betul lah tu. Dia tak guna agile. Sepatutnya janganlah siap semua dulu. Buat sikit tunjuk kat kita. Dan barulah release. Macam tu lah tu agile. So untuk buat agile, di topik ni semua masuk final yang saya sebut ni. Masuk final. So untuk kita implement agile ni dia ada beberapa framework ataupun beberapa cara. Yang tadi agile ni macam konsep lah. Konsep kan maksudnya konsep dia mesti utamakan team member dulu dengan customer. Mesti utamakan sistem siap dulu berbanding dokumen. Apa lagi dia mesti pada kontrak tu lah. Mesti lebih boleh ubah berbanding kita follow kontrak je macam ni. Patut boleh ubah walaupun kontrak macam tu kita mesti lagi boleh ubah sebab kontrak tu mungkin ada benda kita tak nampak. Satu lagi dia mesti utamakan feedback berbanding plan yang kita dah set awal-awal tu. Mungkin kena berubah, plan kita kena sentiasa berubah lah. Kita tak boleh follow plan yang asal. Tu dari segi konsep agile lah. So nak buat ni macam mana? So ada framework dia. So kita akan fokus kepada Scrum. Scrum ni agile punya framework lah ataupun agile punya cara nak buat agile tu. Okay, dia lebih sistematik lah. Mana kita guna Scrum, dia ada banyak. Okay. Scrum, dia ada banyak selain daripada Scrum. Ada extreme programming, ada lean programming, lean dan Kanban. Yang famous Scrum dengan Kanban lah. Scrum dengan Kanban. So, semua ni ada video. So, kalau you tak faham apa saya cakap ni, tak nampak pun, so you boleh tengoklah video ni. Kemudian saya just nak highlight je. So, Scrum ni dia explain kat sini. Jadi, kita nak buat Scrum ni. So, Scrum ni, okay, dia ada macam ni. Dia ada susah. Ini boleh je nak tengok ni. Cuma yang ni lebih senang lah. Follow yang ni. Okay, kita tengok sikit video ni. Into smaller component parts. It does this activity and deliver products that will delight your customers. It does this by breaking the complex into smaller component parts. Teams then focus on tackling one piece at a time. After each incremental step, the team reevaluates what direction the product should take and what process is most efficient to accomplish that. Scrum allows you and your team to inspect and adapt your product, process, and plans more quickly. An easy way to remember all the key elements of Scrum is this: 3-5-3. Okay, so ni cara Scrum dia ada 3, 5, 3 ni. 3 ni ahli ataupun organisasi macam mana kita nak guna Scrum ni. So kena ada 3 members lah. Okay, 3 member dan dia ada 5 dan ada 1, 3. 3 ni artifact ataupun dokumen yang akan kita keluarkan. 5 ni apa? 5 ni proses dia. The first 3 represents the 3 roles in Scrum: the product owner, Scrum Master, and the team. Okay, so bila kita nak implement ni kena ada satu product owner. Ini kita jugalah, developer juga. And then ada Scrum Master and then ada team lah yang akan, ni macam developer. Okay, team.
So product owner ni macam project manager, Scrum Master ni macam leader, team ni adalah di bawah Scrum Master ni. Yang saya sebut tadi, sistem web publishing kita pecah kepada 3, mungkin satu untuk author, satu untuk reviewer, satu lagi untuk reader kan. Jadi kita pecahlah, yang author ada satu tim yang akan buat. So dia ada Scrum Master dia sendiri untuk author punya modul. Untuk reviewer punya modul ada Scrum Master dia seorang, and dia ada tim bawah dia. Okay. Dan untuk yang last kali tu untuk tadi yang satu lagi tu, so dia ada tim dia sendiri. So semua tim ni dikontrol oleh product owner. Okay, itu tiga role lah yang pula ada bila kita nak buat ni. So, nampak tak? Yang pertama dia fokus kepada people lah ni. Orang-orang, kita tak fokus nak buat macam mana, kita fokus siapa nak jadi project manager, siapa yang jadi Scrum Master, siapa yang nak akan berada bawah Scrum Master ni, tim. Kerana nak communicate ni bila dah start kerja, macam ni kita nak update kepada project manager ni, product owner. Itu adalah dia kita fokus lah dalam Agile. So ni konsep dia implement Agile. People first rather than process and tools. There are 5 meetings that we call events and 3 artifacts which are produced in or help guide these events. Here's how it works. All good products start with a goal and a vision of how to get there. That's what the product owner does in Scrum. They own the what, as in what the team is going to make. Product owner akan listkan semua modul bagi sistem tersebut. Okay, semua modul. The product owner creates a prioritized to-do list of all the things which need to be done in order to finish the product. This is called the product backlog. Then, apa yang dia product owner buat tu dipanggil sebagai backlog lah. Dipecahkan kepada modul-modul, kepada 3 modul. Setiap modul tu kita panggil sebagai backlog. Dia ada goal dia, ada vision dia sendiri, dan dia ada timeline dia sendiri lah. Ini kita panggil product backlog. And the team that will do the work takes a look at that product backlog during sprint planning, the first event in Scrum. In that event, the team pulls in only the backlog items they believe they can finish in a set period of time, known as a sprint. This shorter to-do list is called the sprint backlog. Once sprint backlog ni macam subset lah ataupun sub modul daripada product backlog. Maksudnya ini dah ada Scrum Master seorang, so dia ada team member dia yang akan develop dalam ni adalah function tertentu. Mungkin ni add, ni delete, okay, ni mungkin edit, untuk ni mungkin untuk search. So dia ada modul-modul dia. Okay, ini ada Scrum Master yang akan monitor team ni yang akan develop. Biasanya satu sprint backlog ni ambil masa sampai 4 minggu lah untuk disiapkan. Once that's ready, the actual sprint can begin. Sprints are the heartbeat of Scrum. This is when the actual work takes place. Each sprint lasts from 1 to 4 weeks. Okay, sprint ni maksudnya event lah, maksudnya orang dah start buat coding lah. So setiap sprint tu, setiap team tu yang akan buat sprint tu, dia akan allocate 1 hingga 4 minggu untuk siapkan. Maksudnya tak besarlah sistem tu, dalam masa sebulan mesti dia siap. Short by design. A sprint should be just long enough to allow the team to produce a meaningful working piece of the product that could be released to customers. We call this a potentially shippable product increment. But sprints should still be short enough that the product owner, Scrum Master, and team can change course if needed based on consumer. Facilitate the events, Scrum Master and team gather for the daily Scrum. This event should take no more than 15 minutes, and everyone states what they did yesterday to make progress toward the sprint goal, what they will do today, and they know anything that is slowing them down or getting in their way. The next event in Scrum. Okay, so dia buat dalam setiap sprint tu dia akan ada setiap hari meeting.
antara Scrum Master dia dan juga project owner tu, project manager tu. Dia akan ada setiap hari meeting. 15 minit je setiap hari meeting. Dia kena beritahu apa yang dah siap, apa dia nak buat seterusnya. Jadi project owner atau project manager ni boleh tahulah adakah dia akan siap ataupun tidak. Scrum happens at the end of the sprint, or the right customers or stakeholders are there. Okay, so dia bukan setakat antara project manager dengan Scrum Master dan team member je untuk pastikan benda tu siap, modul ni siap, tapi dia akan involve juga dengan customer. Bila dah siap, dia akan terus panggil customer, review modul tu saja. Okay, so ni dia panggil sprint review. Give their feedback. Dia The dapat final feedback. event in Scrum is the sprint retrospective. This is where the team looks back on the process and the sprint as a whole and says what went well and what could have gone better. Plus, they agree on trying something in the next sprint that may boost production or make the process work better. And that's it, the basic 3-5-3 structure of Scrum. Okay, so itu tentang Scrum lah. Kanban pun dia agak straightforward juga, menarik juga. Ini pecah sikit-sikit lah ni ya. Kanban tu, kita tengok gambar dia. Kat video first ya. Kanban ni, tunjuk sikit. You do in Kanban is you have Kanban lah. So kita ada peringkat analysis, design, develop, testing, user acceptance test and then deploy. So dia pun sama, dia akan pecah sikit-sikit. So peringkat analisis dia pecah kepada 4 benda ni. So mana-mana yang dah siap untuk setiap modul tu dia pergi kepada design. So design ni orang lain buat dah. Ni team lain, ni satu team, ni satu team, satu team. So dia akan pas sikit-sikit. Analis untuk satu modul terus pass kepada design. Design pun designer akan buat design dia untuk modul ni. Dia akan pass ke sini. So yang ni automatic akan naik ke atas. Naik ke atas. Dia akan buat satu-satu. Sampai sistem tu siap. So dia increment lah dia sikit-sikit. Proses Kanban. Dan dia ada tools ni. Semua ni dia ada tools. Maksudnya untuk kita manage ni dia ada tools dia. Tapi kita tak akan tengok lah tools tu. Kalau ia berminat boleh follow lah. Tools dia lebih kepada macam kita nak manage lah. Manage. Ada Scrum tools. So ada ni kalau ia berminat kita tengok lah. Yes, you all tak ada sistem mungkin tak berapa berkaitan sangat. Tapi you mungkin be part of the team member. Mungkin kena tahulah macam mana nak update report secara online. Scrum tu, Kanban tu pun ada. Okay, so kalau you log in ni adalah dia macam tu. Contoh nak tengok freelance ni project manager. So dia ada password ni. Login dan password. Terus maksudnya view bagi project manager. Kau guna tools untuk Scrum ni. Kita tengok ni projek dia, ni nak buat projek apa. Okay, so ni boleh tengok berapa persen dah siap. Ni online shop. Ni boleh tengok kan editor. Okay, apa yang perlu siap, ni boleh siap, ni boleh monitor lah. Dan dia boleh tengok portfolio, resource management. Okay, ni kalau ada feedback daripada user. Semualah. Ini boleh explore sendiri lah. Ini cara untuk kita implement tadi tu, tools dia. Okay, itu saja untuk hari ini. Okay, so dah 10 ni maybe yang di kelas boleh. Sini sajalah kita ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.